Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 7 hari bulan 12 23, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, ayat 221 sampai 223. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang hukum larangan berkahwin dengan orang kafir, musyrik. Jangan menikah dengan orang musyrikin. Dan soalan tentang hubungan suami isteri ketika isteri dalam keadaan haid bagi umat ini. Kemudian Allah Ta'ala buat satu analogi yang mudah. Isteri itu iaitulah ladang, tempat bercucuk tanam untuk menghasilkan buahnya, iaitulah zuriat yang saleh, yang salihah biiznillahi azza wa jalla. 3 ayat 3 isu. Jadi oleh kerana ayat dia panjang, ana baca satu-satu ya. Satu ayat satu terus kepada huraian. Mari kita baca ayat dulu. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Tengok terjemahan dia, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Jangan walaupun minat comel setara mana, ratu cantik ke ratu cantik ke dia tu, keni lutu ke keni apa, jangan duk terpengaruh sebab dia tu kafir, dia itu musyrikah. Allah kata apa? Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Comel lah kita kata, comel kafir ni comel, tapi tak usah terpengaruh sebab banyak kesan-kesan dia kepada anak-anak nanti. Kesan kepada anak cucu kita, mak dia kafir, kita duk surah duk masjid sembah Allah, mak duk ajar sembah Tuhan, sembah tok ekor di rumah, ataupun sembah Nabi Isa, ataupun sembah Uzair, kita mengatakan itu perbuatan satu kerusakan.
Munasabatul ayah. Munasabatul ayah. Hazihil ayah, ayat ini min jumlatil ahkam, di antara beberapa siri hukum hakam allati tunazzimul mujtama', yang menyusun atur masyarakat Islam dari dalam negara. Ayat lepas, ayat 220, Allah Ta'ala sebut tentang hubungan dengan anak yatim. Boleh je kita campurkan harta dia, makanan dia sekali dengan makanan kita. Maka ayat ini Allah Ta'ala nyatakan perhubungan nikah kahwin. Wa fi mukhalatatiz zawaj, nak kahwin jangan cari musyrikah, jangan cari musyrikin. Kahwinlah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma ulama berbeza sedikit tentang kafir mana tu yang tak boleh. Ada mengatakan kafir musyrikat yang syirik pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kafir ahlul kitab, Allah Ta'ala sebut wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Itu kalau kita hari ni, kita setengah ulama telah mengatakan bahawa kafir ahlul kitab zaman kita ni musyrik. Kalau musyrikin Allah larang la tankihul musyrikat kalau dia sudah syirik. Tapi kalau dia ahlul kitab, dia kafir kitabi, tidak syirik, masih boleh. Sebab tu kafir adalah ni Kristian ke Yahudi ni syirik ke tak syirik, pergi kaji ambil lah. Jangan duduk mudah-mudah. Itu hak bagi, kenapa kita tak bagi? Ini masalah yang berlaku pada kita hari ini. Ada seorang sahabat saya, kita doakan Allah Ta'ala selesaikan masalah dia. Dia orang Malaysia lah, tapi bini dia duduk di negara Arab. Keluarga bini campur. Mak dia Kristian, ayah dia Islam. Jadi dia kata kenapa di Malaysia tak boleh, di sana boleh. Kita kata itu yang selalu main dengan puak-puak Arab ni. Baiklah. Tengok ayat yang pertama, dia kata la tankihu si laki-laki Muslim jangan menikah dengan perempuan yang musyrikah. Tengok dua beza. Lepas pada ni mari la tunkihu. Tengok rumah sama, ta nun kaf ha waw. Tengok Quran. Rumah sama, baca lain, makna lain. Yang pertama la tankihu laki-laki Muslim jangan pergi menikah dengan musyrikah sehingga mereka masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam. Jadi nisa ahlul kitab, kalau nisa ahlul kitab, kalau setakat dia kafir saja, dengan dia panggil kafir, tapi dia beriman dengan kitab, dia solid piau, bukan syirik, itu lain. Ini pening sikit sini ni. Pasal ada orang duk tanya ni, dalam Quran kata boleh, kenapa tak boleh nikah dengan orang Kristian? Orang Kristian hari ni, adakah dia masih berpegang dengan Injil ataupun dia syirik? Pergi kajilah. Pendakwa-pendakwa yang duk kaji dalam bab adian, bab agama-agama ni, mereka lebih tahu masalah kekafiran kafir ahlul kitab yang ada di zaman kita hari ni. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang beriman, tak usah duduk terpengaruhlah kamu dengan kecantikan musyrikah, walaupun dia comel, walaupun dia apa, sebab dalam kepala dia ada agenda. Mu boleh anak esok, anak mu duduk kat luar, kamu pergi berjihad, pergi berdakwah, ajak orang kepada menyembah Allah, mak dia duk ajar anak dengan apa? Duduk sembah apa-apa di syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini sangat berbahaya. Tak usah kata mak dia, tak usah kata mak dia. Ana waktu belajar dulu, ada satu isu tahqiq ni mana kajian siasatan yang dibuat oleh orang di Arab Saudi. Tak silap saya di Riyadh. Ayah dia bila balik rumah, contohnya pergi ke dapur, kau tengok api ke, anak dia angkat tangan. Anak dia hak kecil angkat tangan, macam hormat ke api. Dia kata ajaib ni, benda pelik ni.
Dia pun buat wala lagi kerja. Lepas tu dia balik senyap-senyap. Pukul 10 pagi dia jangka anak-anak dia ni bangun pukul apa? Pukul 9 pagi, pukul 10 bangun dah. Pukul 10 pagi dia balik senyap-senyap, buka kunci pintu. Senyap ya anak. Rupanya duk berkumpul di dapur. Si amah ni, bibik ni Majusi. Duk ajar budak ni sembah api. Oh, terkejut dia. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Aku duduk di sekolah mengajar mak dia, anak dia duduk buat syirik di rumah dengan bibi. Itu dengan bibi. Kalau dengan mak sendiri lagi power. Siapa nak larang mak dia ajar anak sembah. Ini sebab bahayanya. Sama juga kalau kita nak hantar anak-anak kita ke tadika ke, bukan pastilah tadika sekolah kecil ni. Kadang-kadang kita ustaz cotek piah atas kepala. Anak kita konon-kononnya nak suruh fasih bahasa Inggeris. Kecil lagi, pergi atas di tadika Kristian. Dia tak nama Kristian, dia nama tadika berapa-berapa lah. Tapi orang tu, guru dia tu, teacher dia tu Kristian. Jangan ada harap akan ada unsur-unsur karut dia masuk. Paling tidak pun waktu hari-hari perayaan dia, orang dia ni tak pakai topi merah lah, apa belah kek. Hati-hati tuan-tuan. Anak kita membesar di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasrani. Nabi sebut anak mulai di atas dasar fitrah, mak ayahlah yang mencorakkan, Yahudi ke Nasara, Majusi ke apa benda, liberal ke apa benda lib, itu semua ibu bapa yang mencorakkan dia. Jangan berdoa sangat. Kadang-kadang mak ayah bagus, tapi anak-anak pula pergi letak di sekolah-sekolah pendidikan Kristian ataupun pendidikan sekular yang anak itu membesar dalam suasana begitu, maka itu yang jadi sebati dalam jiwa dia. Wal'iyazubillah, kita akan menyesal yang tak sudah-sudah di akhirat esok. Oh, kononnya nak suruh pasal Inggeris. Anak orang lain hok ngaji sekolah agama pasal juga orang putih. Atas lidah ya. Ada orang tu benok waktu tua pun ada. Mengaji orang putih tukar lagi IU. Ngaji Arab tukar lagi anak enta. Enta pergi dulu Bengok kita dengar, enta pergi dulu. Padahal dia nak pergi. Itu berlaku. Tengok khitab yang kedua, tengok dalam ayat ni. Wala tunkihul musyrikin. Tengok. Yang pertama tadi wala tankihu. Kamu. Yang ni khitab kepada wali. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Tok-tok wali semua, janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam, sama ada anakmu ke, adik-beradikmu ke, orang bawah jagaan kamu, dengan laki-laki kafir musyrik. Tengok ayat yang pertama tangkihu anta, yang kedua tungkihu awak sebagai wali, jangan kahwin jangan kahwinkan anak-anakmu dengan orang-orang musyrik, wal iyazbillah. Ini bahaya. Jangan kahwin sebelum mereka beriman. Kalau dia nak menikah dengan anak perempuan kita, anak perempuan jagaan kita, suruh dia beriman dulu. Masuk Islam molek-molek, ajar dia syahadah, ajar dia solat, ajar dia mandi junub dulu, baru kahwin. Ni dok ni pasal jadi nak ban ni. Anak sekali sahabat kita di Jabat Agama, kebetulan kita ada kerja. Dia kata, mari jadi saksi, kita nak syahadahkan seorang bukan Islam. Kawasan kita ni lah dekat. Kalau sebut nama keluarga perempuan tu, orang kawasan ni kenal. Anak pun masuk. Sudah akad nikah, tanya lagi. Maaf. Sudah syahadah, mengucap, tanya bila boleh kahwin. Kata kakak ni, mana junub pun tak erti lagi nak kahwin dah. Ambil masa dulu, biar betul-betul dia belajar dulu. Taharah, wudu, mandi, solat. Lepas tu kita kahwin lah. Duk agak kau perempuan tu najak. Lebih Cina pada Cina pakaian dia. Faham tu? Lebih Cina pada Cina. Anak orang Islam pakaian pelik-pelik. Kata mu tu kena mengucap juga ni, kena syahadah juga ni. Mari berjambur untuk aurat gini. Gerai juga kita, tapi tok qadi baik. Rupanya tok qadi ni hari-hari dia duduk menghadapi suasana ni. Kita hak pendakwah hak tak bebas mana ni,
apa ni, sensitif lah sikit tengok. Allahu Akbar. Mu nak Islam ke orang, awak sendiri tu tak Islam dari sudut pakaian. Ini bahaya. Maka ayat yang kedua, tengok nota di bawah kata, lelaki yang beriman beragama Islam diharamkan berkahwin dengan perempuan kafir musyrik. Demikian pula perempuan yang beriman diharamkan berkahwin dengan laki-laki musyrik. Jadi khitab yang pertama kepada si laki-laki, khitab yang kedua kepada si wali. Itu sebab beza bacaan. Tanda apa aja? Tunkihu, tankihu. Allah kata apa? Wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan sesungguhnya seorang hamba laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Si musyrik ni kaya, hebat, toke besar, tak sedut terpengaruh lah. Mu tengok akidah dia yang akan nak bawa ke mana. Sebab apa? Allah nyatakan sebab. Itu dia panggil dalam bahasa Quran ni larangan bersebab. Apa dia sebab? Tengok ayat. Ulaika yad'una ilan nar. Sesungguhnya seorang dan demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka. Orang kafir ajak ke neraka. Tengok nota di bawah dia kata, haramnya orang-orang Islam berkahwin dengan orang kafir musyrik bukan sahaja kerana berlainan agama, tetapi juga kerana pergaulan mesra dengan mereka yang terjalin dengan kasih sayang sebagai suami isteri akan mendorong orang-orang Islam melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam yang kesudahannya membawa ke neraka dua-duanya, wal iyazbillah. Suami ni kalau saya sangat ke bini, to'ak pelik tak apalah bang, hari ni hari agama saya, pakailah topi merah juga. Jadi kita mula koyak dengan kata orang hub punya pasal, cinta punya pasal. Sama juga bini pun, perempuan lagi mudah terpengaruh dengan laki-laki. Jadi Allah Ta'ala nak selamatkan akidah kita. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pengajaran daripadanya. Ingat maliklah, Allah Ta'ala ajak kita pergi ke syurga, puak-puak kafir ajak ke neraka. Ulama tafsir kata punca kerusakan manusia ni hubbud dunia, kerana cintakan dunia. Cinta dunia termasuklah cinta harta, cinta kepada bini, cinta kepada suami, akhir sekali agama ke laut, dia ke neraka, wal iyazbillah. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Allah ajak kita supaya beriman, orang kafir akan ajak supaya syirik. Jadi nak menikah dengan kafir, berhati-hati. Baiklah kita pindah kepada ayat seterusnya. Mari baca ayat dulu. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum haid. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang soal as-soal wal jawab fi ayatil kitab, soalan dan jawapan dalam Quran
Alhamdulillah, tengok dalam catatan tafsir kita sudah ada senarai ayat-ayatnya 13 soalan. Ibnu Abbas kata baiknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mereka mari tanya 13 ya soalan, Allah jawab belaka dalam Quran. Allahu akbar. Itulah rahmatan lil alamin. Umat nabinya rahmat, umatnya sahabatnya pula terbaik. 13 soalan. Tu bang tengok dalam catatan tafsir kita tu ada senarai 13 soalan-soalan yang ditanya dan jawapannya. Ana cuba juga nak bawa kitab Syihatiyah tu, guru saya besar ni tebak. As-soal wal jawab fi ayat kitab. Saya takut kita tenggelam dalam soal jawab. Nanti satu masa mungkin kita baca kitab tu khas. Insya-Allah. Janji, semangat, minta Allah Taala bagi sihat dan panjang umur. Biiznillah azza wa jalla sampailah ke telinga tuan-tuan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Sahabat-sahabat mari tanya tentang haid. Munasabah ayat dulu. Kita cari munasabah ayat dulu. Hadhil ayat atfun ala jumlah. Ayat ini diatafkan, makna dicampurkan kepada ayat wala tankihul musyrikat. Mu jangan menikah dengan kafir. Jangan dengan perempuan musyrikah. Maka bimunasabah bila tak boleh kahwin dengan perempuan kafir, maka Allah Ta'ala suruh kita bersihkan diri kita daripada ikut perangai gaya hidup orang kafir. Puak-puak kafir ahlul kitab melampau sangat dengan isteri mereka ketika haid. Bila isteri dah haid, dia tak duduk dekat, kotor. Kotor awak. Maka dalam ayat ini Allah ajar kepada orang laki-laki yang beriman bagaimana berinteraksi suami dengan isteri ketika isteri angkat bendera merah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ana akan banyak guna analogi kiasan sebab depan saya ni budak-budak beringah saja lagi ni. Jadi kita kena faham bahasa Quran. Quran kiah je. Nisa'ukum harsul lakum. Jadi dalam bahasa Quran bahasa lunak. Boleh baca dalam solat, boleh baca depan budak-budak, tapi huraian kadang-kadang over sangat. Jadi kita akan kiyah-kiyah je lah. Tuan-tuan tahu belaka dah. Jak muda lepas tua duduk bini. Tak reti dah. Baik. Pelajar-pelajar. Sebab itu dia panggil. Maka munasabah tadi Allah Ta'ala setelah kita menyatakan jangan kahwin dengan ahlul kitab, maka di sini ahlul kitab melampau kepada isteri-isteri mereka ketika haid. Maka dalam ayat ini Allah nak ajar kepada kita sifat wasatiyah, sifat sederhana dalam interaksi dengan isteri. Kata alhamdulillah semua muslimat. Kalau tidak nyanyi ke puak demo, mari haid bilik lain, suami duduk bilik lain. Awak makan meja lain, saya meja lain. Zalim. Mana cerita dia? Tengok sebab nuzul. Sebab nuzul ayat ni, an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda, puak-puak Yahudi di Madinah tu, kanu iza hadatil mar'atu fihim, bila isteri dia mari haid, anak dia mari haid ke, lam yuwakiluha, mereka tak makan sekali, pinggan lain meja lain. Walam yujami'uhunna fil buyut, jadi tidak duduk dalam rumah pun, duduk asing-asing, sebab dia kata isteri itu kotor, haid. Maka bila mari Islam, sahabat-sahabat Nabi mari tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita dengan isteri yang dalam haid, macam Yahudi juga ke? Maka Allah jawab, tengok ayat ni, qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Darah haid yang kotor, tak comel nak duduk dekat darah. Bukan tuan tak apa, darah dia je. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itulah kamu menjauhkan diri dari perempuan tempat keluar haid. Kalau kita nak terjemah direct, al mahid tempat keluar haid, munyanyi pergi situ ya, lain tak apa. Jadi jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu.
wala taqrabun hatta baik. Tengok bila turun ayat ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata, mu dengan isteri kamu membuatlah macam biasa, semua benda boleh buat kecuali nikah. Nikah tu makna jima'. Fa balagha zalikal yahud. Siapa ke Yahudi? Ayat ni siapa ke Yahudi? Giling pala pok Yahudi. Faqala ma yuridu hadzal rajul ay yad'a min amrina syai'in illa khalafna. Laki-laki ni dia gerak, dia tak panggil Muhammad. Dia kata laki-laki tu tak ada benda dia ni. Komen belaka hak kita. Menyalahi belaka ajaran kita. Jadi kita dengan Yahudi, Nabi kata khaliful yahud, menyalahi Yahudi, jangan ikut dia. Termasuk dalam nikah kahwin pun jangan ikut Yahudi. Faja'a Usaid bin Hudair, seorang sahabat, Usaid dan Hudair dengan Abbad bin Bishr. Dua orang ni mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, Yahudi ni kata kepada kita kalau perempuan haid tak boleh melakukan persetubuhan, tak boleh duduk makan sekali, tak boleh. Fataghayyara wajhu Rasulillah, berubah muka Nabi. Aku baca ayat Quran mungkin ikut Yahudi buat apa? Hatta zananna an qad wajada alaihima fa kharaja. Jadi kata di anak kami duk rasa Nabi kita marah ni kedua orang sahabat ni mari bercakap lagu ni. Keluarlah dua orang ni. Fastaqbalahuma hadiyatun min laban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang ni pun bawa hadiah mari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang bawa mari hadiah laban. Fa arsala fi athari. Nabi kata panggil dua orang masuk balik. Waktu bercakap dia tak ada susu. Lepas tu orang bawa hadiah. Nabi kata panggil semula Usaid dengan Abbad mari. Nabi pun bagi minum. Fasaqahuma fa'arafa, mereka tahulah Nabi marah tadi bukan marah peribadi, marah dari sudut agama. Tuhan kata boleh, mugi tanya Yahudi buat apa? Yahudi ni kacau banyak perkara. Ni hadis ni tanda pelajar rawahu Muslim. Jadi bahasa Quran ni bahasa kiasan, bahasa yang mantap. Mari tanya haid. Allah tak kata, tak kecakap banyak. Mu boleh duduk sekali dengan bini, mu boleh makan minum sekali, boleh jalan, boleh travel, boleh tidur sekali, boleh duduk satu selimut. Panjanglah pula ayat Quran. Maka Allah Ta'ala jawab sepatah, qul huwa adza. Darah haid itu adza, penyakit, kotor, najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, menjauhkan diri kamu daripada isteri kamu tempat keluar haid. Habis cerita. Hak lain ikutmu, tak usah duk tanya banyak. Ini bahasa Quran. Sepatah cakap, selesai banyak masalah. Mu duduk dengan isterimu macam biasa. Nabi kata isna'u kulla syai' illa nikah. Hak tak bolehnya nikah je. Maknanya yang tak boleh bawa perempuan haid itu di mana? Tempat keluar haid je. Hak lain beres. Habis cerita. Cuma ada SOP. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kering haid dulu, lepas kering boleh selalu? No. Fa idza tatahharuna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, dia mandi siap-siap dah, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tempat dia ada parking dia tersendiri, mu jangan pergi parking ikut set. Ini ayat bahasa orang tua, kiasan. Mana gilah kok mana pun asalkan pergi tempat parking. Allahu Akbar. Jadi ayat ni ada dua bacaan. Tengok ni, bacaan yang pertama, faiza tatahharna, apabila mereka sudah mandi baru boleh. Ya tatahharna, bila dia sudah mandi barulah boleh dekat. Sebelum dia mandi tak boleh lagi, masih lagi larangan.
Jadi duduk dekat tak apa, tapi nak pergi tempat tu, nak pergi tempat keluar haid tu, kena dia mandi dulu. Jadi apabila dia sudah mandi, pergilah parking di tempat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil bahasa dia, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersih zahir dan batin. Bersih zahir, mandi hadas, mandi, ambil wudu. Bersih batin, taubat daripada dosa, daripada maksiat, daripada sifat-sifat yang buruk. Itu dia panggil bersih zahir dan batin. Wa in takatar min syaniha. Jadi kalau kamu tersalah pergi parking juga waktu banjir, boh air merah, berenang juga dalam air banjir, maka kamu kena taubat. Ada orang ni lebih-lebih lagi waktu hujung-hujung tu, waktu darah dah tak ada dah, ada sikit-sikit lagi. Suami pun dah lepas minggu ni main air macam mungkin adanya terjebak. Kata orang berenang dalam banjir air merah, maka kamu kena taubat. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat, suka orang bersuci, mandi baik-baik, taubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa melakukan persubuhan ketika wanita haid. Ingat, hati-hati para jemaah sekalian. Baiklah, habislah kita. Ayat Tuhan kata tadi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mu pergi tempat isteri kamu tu, setelah mereka mandi siap-siap, kamu pergi situ dengan jalan yang Allah Ta'ala izin. Macam mana cara? Mari tu ayat Quran dia 223 ni. Ayat ni bersambung. Memang panjang tapi kita nak cut tak boleh sebab dia bersambung. Tengok ayat 223, baca ayat tu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Allah Ta'ala kata isteri itu ladang, tempat bercucuk tanam. Oleh sebab itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Ingat molek tempat nanainya situ. Mu nak pergi ikut mana ikut mu. Ni bahasa kiyah molek ni. Yakni setubuhilah isteri kamu secara yang kamu sukai pada tempat menanam benih. Jangan tak kok lain. Tempat tanamnya lain, jangan kita lain, letak benih dia lain, jadi LGBT lagu tu. Wa qaddimu li anfusikum, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Baik, ada cerita, tanda pelajar. Ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun ayat ni macam mana pula. Kita ada balah Yahudi hari ni. Hari ni kita dengan Yahudi balah. Ani binil Munkadir qala, aku dengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma cerita, kanatil yahud taqul, puak Yahudi bila isteri dia haid, dia tak duduk dekat. Tak salah tu. Ni cerita baru pula ni, episod baru pula. Yahudi kata, iza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Siapa dia nak pergi menanai masuk ke alik belakang, bukan pintu belakang, pintu depan, tapi pergi ke belakang. Apa jadi? Anak dia jadi juling. Sudah. Mu jangan tengok orang mata juling. Ni ikut Yahudi kata ni, dia mari ikut pintu lain. Lah. Turun ayat Quran ni nak membatalkan hak kepahaman karut Yahudi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isterimu tu ladang kamu, pergilah ke mana pun, asalkan letak di benih di tempat cucuk tanam, jangan letak di tempat lain. Kalau letak tempat lain jadi LGBT, tak boleh.
Wa zada fi hadits Nu'man an-Zuhri, dalam sahabat nuzul ni, hadis An-Nu'man daripada Zuhri kata insya'a mujabbiyah. Aku nak terjemah mana ke budak-budak ni? Mujabbiyah ni. Mujabbiyah dia kata munakkabah ala wajhiha tashbihan bihayatis sujud. Dia mari macam mujabbiyah ni macam orang sujud. Gitulah. Wa insya'a ghaira mujabbiyah, ataupun apa cara pandang-pandangmu lah. Ghaira anna zalika fi simamin wahidin, yang penting pergi di tempat biar sampai ke tempat cucuk tanam. Cara-cara pandangmu sendiri. Hadis ini dalam Muslim. Ada satu lagi hadis. Hadis ini menarik. Hadis ini menarik. An Abin Nadar, dia kata, dia cerita kepada Nafi' Maula Ibnu Umar. Hadis ni sensor, tuan-tuan baca dalam catatan. InsyaAllah catatan hari ni kita akan letak hadis ni situ. Saya tak baca di sini. Wallahu alam. Hadis ni akhrajahu An-Nasa'i. Kata Ibnu Katsir sanad dia sahih. Tapi cukuplah, sabab nuzul yang pertama tadi sudah jelas. Baik, tengok ayat. Nisa'ukum harsul lakum, wanita kamu itu dianggap seperti ladang tanaman kamu, maka kamu pergilah ikut mana sekalipun asalkan sampai ke tempat nak bertanam. Wahwal qubul. Habis cerita. Wattaqullaha wa'lamu wa qaddimu li anfusikum, dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Jadi kita kena sedia amal yang baik, sebab kita hidup ni kita akan mati. Di antara amal yang baik, anda ni belajar kahwin, jangan pergi berzina. Dan bila kahwin, duduk dengan apa ni, dengan isteri, carilah, niatlah waktu kamu bercucuk tanam itu apa dia, nak dapat anak zuriat yang soleh, supaya kalau kita tak ada waladin salihin yad'ulah, anak yang mendoakan kita, anak yang mendoakan kita. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Di antara perkara murka Allah iaitulah melakukan liwat, pergi ikut pintu belakang walaupun isteri sendiri, apalagi kalau dengan orang lain, dosa besar. Allahu akbar. Wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah semuanya kamu akan bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Mu jangan buat dosa, jangan buat maksiat, sebab dosa dengan isteri ni orang lain tak tahu. Senyap-senyap dalam rumah dia tergamuk nak berenang dalam air merah, dalam banjir buah air merah, berenang lah, tapi dosa Tuhan tahu. Mu jangan buat. Ana teringat kepada seorang, saya tak sebutlah nama jawatan dia. Ingat lagi dia buat kat tangga tu duk cokoh tangga, duk termenung. Kata, kenapa tuan? Dia kata, saya ni Allah Ta'ala uji dengan nafsu merah. Nafsu ni ada putih, ada merah, ada hitam. Kita ni setara putih ya kali ni. Boleh pakai orang perempuan tu bakal tak cari hal lain dia tu. Tak. Menakut, tak takut. Kalau hak merah, isteri sendiri akan pergi pinang kawan seorang lagi. Baru ni mari kawan saya kita mari. Kata, masa kita, dia ngaji sekali kita dulu di Arab. Kata, masa kita ngaji dulu, ayahmu bini 3 dia. Dia cerita, mak dia yang pertama pergi pinang yang kedua, mak yang kedua pergi pinang yang ketiga. 2 orang tu konspirasi pinang suami lagi, bini ketut laki. Lepas 3 orang ni pula pergi pinang kata, nak suruh hak yang kepak pula nyanyi hari-hari duduk mandi. Kita tua ni jaga-jaga. Ada orang nafsu lagu tu. Jadi bila mari lagu ni, dia ni merah, dia kata. Dia tak boleh cuti. Setiap minggu mesti ada, tak ada cuti. Gak bini dia nya ada cuti. Sudah. Minta izin nak kahwin 2 tak bagi, kahwin 2 tak bagi, akhir kala dia benar dalam buah air merah. Kata tergamuk dia. Nak macam mana? Gelora dia kata. Sombak kepala. Dia duduk termenung situ macam dia nak taubat. Lama baru bini dia menyesal. Dia buat dosa ni, dosa besar ni. Ityanun nisa fil haid, dosa.
Lama dia kata barulah isteri dia izinkan dia kahwin seorang lagi. Setelah dapat kesedaran, rupanya orang perempuan ni marah kepada kami ni, buat dosa besar pun tak apa asal kau suami tak menikah lain. Kita kata subhanallah, bahaya. Jadi panjanglah cerita kita dengan dia. Kalau dia sudah mati, kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dengan dosa kita. Kalau dia masih hidup, alhamdulillah dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi anak tengoklah tangga masjid tu ya, tempat dia mengadu hal dia. Kalau saya sebut mungkin ada sebahagian orang lama pondok ni ingat. Dia bukan duduk dalam pondok, dia mari dekat kawasan kita ni. Baiklah. Yang pentingnya Allah Ta'ala ajar kepada kita di sini, wa'lamu annakum mulaqu. Ingat, mu akan bertemu dengan Allah. Segala kamu buat atas dunia, senyap-senyap dalam rumahmu pun Allah Ta'ala tahu. Wa basyiril mu'minin, dan terimalah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi tamatlah ayat kita para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang akan datang, bermula ayat 24, iaitulah ayat tentang sumpah. Mu jangan jadikan Allah Ta'ala sebagai bahan sumpah kamu, lepas tu kamu main-main dengan nama Allah. InsyaAllah dalam siri akan datang. Baik, sekarang ini kita ambil beberapa faedah daripada ayat yang kita belajar pada hari ini, insyaAllah. Faedah yang pertama, tanda pelajar. Faedah yang pertama, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Mu jangan nikah dengan orang kafir sampai dia beriman. Jadi Allah Ta'ala bagi arahan keras supaya kahwin dengan sama-sama orang beriman. Tapi kalau tak mampu juga, nak nikah juga dengan orang kafir, kena pilihlah kafir mana yang boleh. Ia panggil kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab yang telah diiktiraf bahawa mereka ini bukan syirik. Payahlah tu. Maka anda tak detailkan tajuk ni, panjang perbahasan ulama dalam kitab tafsir. Tuan-tuan yang ada tafsir Al-Munir ni pun panjang, dia bahas tentang musyrikat. Ada ulama kata musyrikat tu musyrikat ya, tapi kafir ahlul kitab tak masuk. Wa zahaba ba'duhum, setengah ulama kata apa? Al-musyrikat tu semua jenis kafir, tak boleh berlaku. Jadi panjang cerita ni. Bagi anaknya zaman kita hari ni, oleh kerana kafir-kafir yang ada di sini, lebih-lebih lagi Kristian, Yahudi ni sangat totok perbalahan mereka dengan kita. Jadi kalau kita nak ambil zahir ayat kata ahlul kitab tu masih ada, nak menikah dengan orang ni bahaya kepada anak-anak. Mak dia akan kosek akidah anak-anak kita para jemaah sekalian. Tapi kecenderungan saya, wallahu alam, itu saya kata kecenderungan kita lebih kepada tidak ada lagi ahlul kitab kecuali musyrikin zaman kita ini. Saya kata wallahu alam. Tasal nikah lah. Betul dah kajian Malaysia tak benar nikah ahlul kitab. Siapa nak nikah ahlul kitab juga kena ambil masuk Islam dulu. Tasal duk takwil negara tu negara ni lah. Dah, kita nak jaga akidah kita, akidah anak-anak kita supaya selamat, insya-Allah. Dicari orang perempuan lain lah, tak usah duduk apa ni, duduk terpedaya dengan wanita-wanita Alkitab. Baik, yang kedua, faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut buat bandingan. Wala abdun mu'minun khairun. Hamba yang beriman lebih baik daripada laki-laki kafir itu. Apa yang kamu gila sangat dengan dia? Ya sebab dia comel. Comel. Enggak kita cari hamba comel, ada juga. Bukan hamba macam Bilal belaka, ada hamba hak comel pun. Nah. Dan perempuan-perempuan wanita kafir pun musa tak kagum lah, sebab dia tu kalau dia sudah kafir lah. Dalam kepala dia agenda yang tidak baik ada. Allah Ta'ala sebut ayat ini, tulis. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dengan surah Al-Maidah ayat 100. Kita tafsir dengan surah Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Tak sama benda buruk dengan benda baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun mengkagumkan kamu benda yang buruk itu. Fala taghtaru bil kasrah. Mu jangan terpedaya dengan kecantikan dia. Mu jangan terpedaya dengan kekayaan dia.
Mu jangan terpedaya dengan kelicikan dia, tapi ingat tujuan kita kahwin nak dapat zuriat yang soleh, yang salihah. Bagaimana anak kita soleh kalau mak dia juga sembah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi ayat ini juga menjadi tafadulun nas. Allah Ta'ala bezakan keadaan manusia. Ada hamba tapi tak beriman, ada tidak hamba tapi kafir. Baik hamba tu lagi, sebab mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Isu yang ketiga, tulis isu yang ketiga, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tengok, Allah Ta'ala suka kepada hamba dia yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Dalam masalah ini, para pelajar, para jemaah sekalian, masalah haid kita kena mandi, masalah junub kena mandi, masalah hadas kecil buang air kita ambil wudu. Maka betapa pentingnya, besarnya Allah Ta'ala didik kita supaya jaga taharah zahiran wa batinan. Yang bersih itu yang zahir dan yang batin. Yang bersih, yang zahir dan yang batin. Bersih zahir dengan batin. Sebab apa bersih zahir dengan batin? Sebab kalau zahir saja bersih, batinnya buruk, munafik orang panggil. Batin saja bersih, zahirnya buruk, darwish orang panggil. Jadi ada setengah orang tu bersih zahir, tapi luarnya keserebeh, berak janggut seronye. Orang panggil serebeh, Kelantan kata serebeh. Itu dia panggil darwish. Darwish ni orang seronye. Serebeh. Ustaz, mak saya kata nama darwish ni orang ahli ibadat, ada juga mana tu. Tapi sebenarnya orang Arab lah ni kalau kata darwish tu, orang tak jaga penampilan diri. Kalau ada nak boleh anak saya dua ni, boh lah. Letak nama darwishnya, kesian ke anak awak. Kalau pergi negeri Arab hantar darwish, dia suka. Dah ada darwish, dia kata. Orang serebeh. Maka dalam Islam ni dia sebut dua, taharah maknawi yuhibbut tawabin, taharah fizikal yuhibbul mutatahhirin. Dua kembar sekali. Jadi kita kena bersih dua-dua, jangan bersih satu. Yang keempat, apa dia yang keempat? Dia kata al-hukmu, Tuhan sebut di sini, hatta yu'min. Mu jangan menikah dengan orang kafir sehingga dia beriman. Dia panggil al-hukmu yaduru ma'al illah. Al-hukmu yaduru ma'al illah, maknanya orang ni bukan tak boleh nikah dengan dia, boleh, tapi kalau biar dia beriman, dia masuk Islam, hak kahwin. Jadi dia panggil hudur ma'al illah. Mana apabila hilangnya larangan, menikahlah kamu dengan dia. Bila hilang larangan, bolehlah kamu kahwin dengan dia. Sebab apa? Sebab kita larang tadi bukan sebab body dia, sebab keimanan dia, sebab akidah dia. Jadi bahayanya orang yang berakidah yang salah. Sebab itulah kita kena jaga akidah kita ni. Ni bahaya. Bahaya ni ada orang baru ni. Dia mari, dia kata adik dia nak nikah dengan perut Syiah. Syiah tu kata dia baik. Dia tak maki Sayyidina Abu Bakar, tak maki Umar. Dia tak maki sahabat-sahabat. Orang kapur dia. Saya kata kalau dia tak maki sahabat, dia bukan Syiah dah tu. Itu dia panggil taqiyah. Syiah ni ada bahasa dia, tu dia apa? Nama dia taqiyah. Taqiyah ni sifat menipu, sifat munafik. Dia kata dia baik, dia gini-gini. Lepas tu dah nikah dengan dia kak, dia pergi ke negeri dia kak, dia kata tu Husain, Abu Bakar ada. Tak sedut percayalah kebuk ni. Di antara makhluk tak boleh percaya atas dunia, makhluk Syiah nama dia. Sama dengan Yahudi juga. Tak boleh percaya. Baiklah. Saya kau lagi tak boleh percaya nama munafik. Ni tak boleh percaya juga. Cakap degar-degar tapi mulut hati busuk. Na'udzubillah. Baiklah. Yang terakhir, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ayat terakhir, nisa'ukum harsul lakum. Allah SWT sebut pada kita bahasa, penggunaan bahasa jangan lucah, jangan orang panggil terlalu direct sangat, jangan laser sangat. Bila kita bercakap, biar orang dengar tak sakit telinga. Nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu tempat cucuk tanam. Mungkin nanalah tempat cucuk tu, jangan tanam kot si. Kamu dalam ayat lain, hunna libasul lakum, dalam ayat Ramadan, isteri pakaian bagi kamu.
Maknanya kita masih perlu memerlukan pakaian tubuh kita ni. Kalau sejuk kena pakai baju, nak tubik rumah kena pakai baju. Maknanya isteri melindungi keperluan suami, dan suami melindungi keperluan isteri, sebagaimana pakaian kita melindungi tubuh kita daripada kesejukan, daripada keaifan, daripada kepanasan. Itu bahasa Al-Quran. Jadi kita para pendakwah ingat molek, jangan duk kecek huduh, jangan duk kecek derek sangat. 18 cakap depan budak-budak lah. Anak daripada semalam duk fikir bahasa apa yang aku nak guna pagi ni, tapi kita guna bahasa kiasan, bahasa yang dididik oleh Al-Quran. Itu yang sangat penting dalam ilmu dakwah. Ada seorang dulu ustaz ni, kalau dia ceramah, ya Allah, orang perempuan tutup muka malu. Siapa dia mengadu pada arwah ayah ni, dia kata, Tok Guru tolong tegur kat seorang ustaz tu, cakap ayat 18 saja. Kita kata orang yang tak belajar ilmu sunnah, ilmu adab ni, gitulah akan jadi. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat tu. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang pada pagi Sabtu, ayat tentang sumpah. Kita kenal siapa dia jenis sumpah. Orang yang suka bersumpah, main-main dengan nama Allah, orang ni jangan percaya kepada dia. Sebab kalau dengan nama Allah dia boleh kelentong, apa lagi dengan nama awak. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.